Dalam kitab perbahasan tentang Isra' wal Mi'raj diceritakan bahawa di sana Allah telah himpunkan 124,000 para anbiya, diimamkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian riwayat kita sebelum Nabi naik di Mi'raj, ada sebahagian lepas Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi telah mengimamkan 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di mana? Di Masjidil Aqsa dihimpunkan seluruh para nabi. Allah nak bagi tahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lihat di belakang kamu ni wahai Rasulullah, segala ujian, mujahadah, kepayahan, kesakitan yang dilalui oleh kamu ni nabi-nabi ni dulu lalu dah. Ada yang digaji dua, ada yang dipijak perut dia, ada yang dihalau oleh kaum dia, ada yang dicaci maki hina oleh kaum dia. Macam-macam ujian, kesukaran dilalui oleh mereka. Zaman mereka selesai dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita, menyempurnakan salat fardu maghrib berjamaah. Ini sebuah kenikmatan yang besar, sebab kita tak tahu nak jadi apa esok. Apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi di saat dan ketika ni daripada kenikmatan ni. Syukur ni perintah Allah. Allah Taala firman dalam Quran surah Luqman ayat 12. Sebelum Allah Subhanahu wa taala datangkan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, Allah sebut apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah pada Allah. Bersyukurlah pada Allah. Wa man yashkur, barang siapa kata Allah yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, hakikatnya dia sedang bersyukur pada diri dia sendiri. Sebab Allah tak perlukan siapa-siapa, dan Allah pun tak perlukan syukur siapa-siapa. Malam ni, pagi ni, malam ni kalau seluruh manusia dalam dunia berhimpun di sebuah padang yang lapang dan seluruh manusia 7 bilion bersyukur pada Allah, sikit pun tak meningkat khazanah di sisi Allah. Sebab Allah tak terkesan bersyukur hamba dia. Wa man kafar, Allah kata, dan siapa yang kufur pula. Wa man kafar inna Allah ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah ghani, Allah maha kaya, Allah hamid, Allah maha terpuji. Sebab tu kekufuran manusia, hamba-hamba Allah ni sikit pun tak beri kesan pada Allah. Allah cerita dulu dalam surah Tahrim ketiga, ayat 3 akhir. Allah cerita tentang isteri dua orang Nabi. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Ada dua orang isteri-isteri Nabi ni. Siapa dia? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Suami mereka Nabi. Bukan imam masjid, bukan qadi, bukan mufti. Nabi. Tapi apa yang berlaku pada dua isteri-isteri ni? فَخَانَتَاهُمَا, dua-dua khianat pada suami-suami mereka. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, sikit pun sifat khianat mereka ni, sifat buruk mereka ni, keingkaran mereka ni tak beri kesan pada Allah. Sikit pun tak beri kesan pada Allah. Manusia kalau seluruhnya berhimpun dalam keadaan ingkar dan kufur kepada Allah, sikit pun tak beri kesan pada Allah. Kerana Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan kehendak dan keinginan dia semata-mata. Tak ada apa yang boleh beri kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir apa jadi pada mereka berdoa? Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah perintah sekarang masuk dalam neraka bersama dengan orang-orang yang Allah perintah masuk dalam neraka. Tuan-tuan,
Dunia ni sebuah dewan ujian yang kita seorang-seorang sedang keluar meninggalkan dewan ni mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu apa yang sedang berlaku di depan kita ialah ujian untuk kita. Walaupun yang kena dekat sana, walaupun yang kena dekat Palestin, hakikat ujian tu ke atas kita. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab kata apa? Sayyidina Umar selalu kata, Allah uji kamu dengan aku dan Allah sedang uji aku dengan kamu. Sayyidina Umar selalu kata, Allah sedang uji kamu dengan aku dan Allah sedang uji aku dengan kamu. Maknanya kok mana datang pun dunia ni, kehidupan ni, apa dia? Ujian. Suatu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dan mereka para sahabat ridwanullahi ajma'in memahami bahawa kehidupan yang sangat sementara ni kalau dihabiskan untuk keinginan diri maka rugilah. Sebab tu mereka melihat apa kehendak Nabi SAW. Nabi dia utuskan oleh Allah tak lama. 63 tahun kehidupan Nabi, cuma 23 tahun perjalanan dakwah. 23 tahun perjalanan dakwah tu bukan hanya maksud hanya time Nabi, bukan. 23 tahun tu bukan hanya zaman tu saja, selesai Nabi wafat, habis wafat Islam ni dah. Bahkan 23 tahun perjalanan dakwah Nabi SAW, macam mana Nabi mempersiapkan para sahabat supaya mereka menanggung apa yang ditanggung oleh Nabi SAW. Mereka risau apa yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Mereka bawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut firman dalam surah Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Apa Allah Ta'ala firman pada diri Nabi itu contoh ikutan yang paling baik. Ada 3 pada diri Nabi, surah, sirah, sarirah. Ada 3, surah, sirah, sarirah. Sunnah Nabi ada 3, surah, sirah, sarirah. Yang pertama, surah. Apa dia? Zahir Nabi SAW. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi. Mengikuti surah Nabi SAW ni tanda cinta. Kita pakai kepiah ni bukan sebab kita trend pakai kepiah. Tak. Kita pakai kepiah, kita tutup kepala sebab Nabi SAW kasih kita tutup kepala. Kebiasaan Nabi ialah tutup kepala. Nabi tak tutup kepala bila? Masa tidur, Nabi tak tutup kepala. Masa mandi, Nabi tak tutup kepala. Selain daripada itu, Nabi tutup kepala. Nabi ialah orang yang selalu tutup kepala. Sebab tu kita nak pergi Tesco, tutup kepala. Kita nak pergi Giant, tutup kepala. Kita nak drive kereta, tutup kepala. Tuan-tuan, kenapa kita pakai kepiah tutup kepala? Sebab Nabi SAW tutup kepala. Apa yang zahir Nabi SAW, itu yang kita ikut, maka cinta kita sedang mengikuti jalan jejak cinta ni. Yang kedua apa dia? Sirah. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik, apa Nabi buat? Daripada Nabi buka mata, dalam doa ni baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apa dia yang Nabi terus buat daripada kehidupan Nabi? Setiap satu sunnah. Maka kita sedang menyempurnakan sirah Nabi dalam kehidupan kita. Ini nombor 2. Dan yang paling penting, yang melonjak untuk menyempurnakan 2 perkara ni, yang nombor 3. Apa dia? Sarirah. Sarir ni apa dia? Sarir ni tilam. Dan sarirah, apa dia? Kerisauan Nabi. Nabi SAW bukan macam kita tidur mati. Kita kalau tidur orang pun confused, ni tidur ke mati? Sebab nak kejut pun payah. Dah lah nak tidur payah, nak bangun pun payah. Nabi SAW kata Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, kalau Nabi pergi balik rumah Sayyidatuna Hafsah, Nabi akan tidur dalam keadaan tangan Nabi belah kanan, Nabi akan letak di pipi kanan Nabi SAW. Nabi akan baring dalam keadaan Nabi mengiring ke sebelah kanan. Ini Sayyidatuna Hafsah cerita macam mana Nabi tidur dekat rumah Nabi. Dan disempurnakan semua amalan-amalan malam sebelum tidur. Dan Nabi akan baca doa, satu doa. Yang doa ni kalau mampu malam ni mungkin ada yang pertama kali dengar doa ni. Tapi ini antara adab tidur. Yang Sayyidatuna Hafsah kata Nabi tak pernah tinggal doa tidur ni. Apa dia? Allahumma qini azabak wa yawma tab'athu ibadak. Allahumma qini azabak wa yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, lindungi aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Bukan dunia ni akhirat ni cerita ni. Sepatutnya kalau kita tengok makna maksud doa ni, siapa yang paling layak baca ni? Nabi ni maksum, tuan-tuan. Yang patut baca saya. Yang kita tak tahu ni bangkit daripada akhirat ni, bangkit daripada kehidupan lepas ni. Apa cerita nasib kita ni? Dan sebab tu ni Nabi tidur dalam keadaan apa? Kerisauan.
Sebab tu katanya Nabi kalau bangun daripada tidur maka akan bertakung air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kerisauan Nabi macam mana umat ni seluruhnya dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab siksa. Sebab tu Nabi mempersiapkan para sahabat sehingga mereka merentasi bahtera, sehingga mereka merentasi samudra di atas bahtera-bahtera, sehingga mereka dengan tentera-tentera bergerak seluruh dunia untuk sampaikan agama, bukan untuk takluk dan mengatakan bahawa kita dah menakluki negara ni. Tak. Tapi makna maksud kehidupan Nabi ialah untuk setiap manusia seluruh dunia mengenal Allah Tuhan. Sebab tu bila Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di zaman beliau, tuan-tuan, bermulanya penaklukan Baitul Maqdis semenjak daripada zaman Abu Bakar Siddiq, bahkan semenjak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kerisauan Nabi macam mana bayi yang terakhir lahir ni pun mengenal Allah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi telah hantar surat-surat dakwah Nabi kepada kerajaan-kerajaan besar. Ada yang balas dengan hadiah, ada yang balas dengan koyakan, ada yang balas dengan membunuh utusan Nabi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan raja yang menakluk, tetapi ialah Nabi yang bergerak untuk hidayah. Baitul Maqdis benda yang mahal. Sebab tu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah dihantar tentera Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu berperang sehingga ke medan Yarmouk. Sebelum tu zaman Nabi ada tak berperang dengan Rom? Ada. Peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 3 orang yang paling Nabi cintai. Yang pertama Zaid bin Harithah, Nabi kata kalau syahid ganti dengan Ja'far bin Abi Talib, kalau syahid ganti dengan Abdullah ibn Rawah, kalau syahid juga nanti angkatlah siapa yang kamu suka. Dan ketiga-tiganya syahid. Maka Sayyidina Khalid ibn al-Walid telah memegang panji bendera dan akhirnya telah kembali ke Madinah. Walaupun dalam peperangan Mu'tah, para ahli sejarah beritahu perang ni seri. Islam tak menang, Islam tak kalah. Khalid ibn al-Walid pulang dengan tentera-tentera Islam 3,000 bertembung dengan 200,000. Tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Syaban, Nabi telah isytihar lagi kepada para sahabat bersiap. Tak ada perang melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam last minute akan beritahu mana kita nak pergi. Melainkan perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam isytihar sebulan sebelum perang. Bulan Syaban Nabi beritahu dah siap. Bulan depan kita akan bergerak ke Tabuk. Daripada Madinah sekitar 690 km. Daripada Madinah sekitar 690 km. Para sahabat ridwanullahi ajma'in yang ada di luar kota Madinah dengar expedition Nabi nak bergerak bersama dengan para sahabat pergi ke Tabuk. Apa yang berlaku? Ramai yang telah masuk ke kota Madinah. Persiapan demi persiapan dilakukan. Bulan Syaban ketika itu musim panas. Di saat kurma-kurma sedang masak. Ketika mana para sahabat menanti kurma-kurma ni ranum untuk dijual dan itulah keuntungan tahunan. Tetapi ketika itu Allah perintahkan infiru khifafan wa thiqala, bergerak, keluar berjuang jalan Allah dalam keadaan ringan ataupun berat. Keluar jalan Allah. Ini perintah. Tuan-tuan, seluruh manusia, seluruh sahabat yang beriman berkumpul di kota Madinah. Sekitar 30,000 tentera sedang siap untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik dah mula risau. Orang munafik mula cari jalan. Orang munafik kata, ya Rasulullah, janganlah kita berperang musim-musim panas macam ni. Allah suruh jawab apa dia? Inna jahannama harran. Sesungguhnya beritahu pada mereka api neraka Jahannam panas juga. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. Kalau perjalanan itu dekat, kata Allah, permusafiran itu mudah, mereka pasti akan ikut engkau wahai Muhammad. Tapi perjalanan itu jauh, permusafiran itu susah, panas, dan mereka telah buat macam-macam helah, macam-macam alasan tak mau ikut. Ini orang munafik. Para sahabat ridwanullahi ajma'in mereka cari jalan macam mana nak ikut Nabi dalam perang ni. Dipendekkan cerita, tentera Islam telah bergerak bersama Nabi pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, pada tahun ke-9 Hijrah, dikala para sahabat ridwanullahi ajma'in melalui perjalanan Ramadan dalam keadaan susah payah dan parit. Nak pergi ke Tabuk ambil masa 20 hari perjalanan.
Sampai di Tabuk, Nabi duduk di sana 20 hari. Tentera Rom datang tak? Tak datang. Tentera Rom tak datang. Maka perang Tabuk menang tanpa perang. Tentera Rom tak datang. Tuan-tuan bayang, tahun ke-8 Hijrah, tahun lepas. Para sahabat ridwanullahi ajma'in bergerak pada Jamadil Awal. Tentera Mu'tah. Berapa ribu? 3,000. Ada Nabi tak dalam tu? Nabi tak ikut. Pun tak boleh menang. Tahun selepas itu 9 Hijrah, 30,000 bersama dengan Nabi. Tentera Rom tak datang. Tak ada Nabi boleh buat tak boleh menang. 3,000 pun tak boleh menang. Sekarang yang hadir 30,000 bersamanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau pergi Tabuk, ada satu masjid yang dibina. Nama masjid tu Masjid Taubah. Tuan-tuan, perang Tabuk ni tak perang, tapi ada sahabat seorang syahid. Macam mana syahid pula? Masa dalam perjalanan tu diminta Nabi doa, ya Rasulullah, doakan aku syahid di medan perang. Nabi angkat tangan dan Nabi doa kesyahidan dia. Siapa dia? Sayyidina Zulbijadain radhiyallahu ta'ala anhu. Bila sampai sana, Nabi duduk di Tabuk 20 hari. Nabi duduk 20 hari dan Allah bagi dekat Zulbijadain ni demam panas. Dalam keadaan demam panas itu, Allah Ta'ala telah syahidkan dia. Nabi sendiri telah turun dan kebumikan jasadnya Sayyidina Zulbijadain radhiyallahu ta'ala anhu. Satu-satunya sahabat yang syahid di medan Tabuk. Tuan-tuan, 2021 saya pergi Tabuk. Saya sampai di sana, kami duduk di kawasan satu rumah orang Kerala, orang India. Dia macam homestay. Jadi mereka kata tak payah sewa hotel, duduk dengan kami ni. Saya kata ya, sambil-sambil duduk ni kami duduk cari ni makam Zulbijadain. Kami nak tanya mereka ni, segan pula kita duduk rujuk dengan Syekh ahli sirah dekat Jeddah tu. Dia kita dekat-dekat dengan Masjid Taubah, kita cari tak jumpa. Akhirnya kita kata dia tak apalah, kita nak sewa hotel. Sebab duduk dengan dia orang ni, depa ni bagus. Orang Malaysia datang, dia punya ihtiram tu. Subuh dia minta kuliah. Dan sikit-sikit bagi nasihat, sikit-sikit bagi nasihat. Kita jadi segan. Bukan biasa ada ulama-ulama di kalangan mereka ada dalam tu. Jadi kita kata tak apalah kot, kita pindah duduk dekat hotel. Cari-cari, akhirnya kita dapat lokasi makam Zulbijadain betul-betul dekat sebelah Masjid Taubah, yang tempat tu telah ditutup dan betul-betul sebelah istirahah yang kami duduk tu. Kata takkan nak duduk balik, malulah pula. Tuan-tuan, yang menyedihkan, pagi tu kami solat subuh di Masjid Taubah. Pagi yang kedua kami datang solat subuh di Masjid Taubah, masjid tutup. Masjid tutup. Kita azan tak dengar, masjid tutup, kita pergi belakang. Pakat-pakat solat dekat luar masjid. Saya tanya apa cerita pasal solat luar masjid? Ainal imam, ainal muazzin? Dia kata, "No. Allah. Bilal tak bangkit tidur." Tuan-tuan, dulu tu kemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Tabuk. Tuan-tuan, kehancuran agama ni, segala kekalahan orang Islam bukan sebab musuh, sebab kita. Kemenangan orang Islam sebab iman, kekalahan orang Islam pun sebab kekalahan iman. Sebab tu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faham benda ni. Mereka meletakkan sunnah perkara yang utama dan iman itu keutamaan untuk diusahakan. Kerana mereka tahu kunci kemenangan setiap dalam peperangan ialah iman. Tuan-tuan, perang Tabuk Nabi balik 20 hari. Maknanya Nabi telah tinggalkan Madinah 2 bulan untuk peperangan Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Para sahabat faham kehendak dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hidayah sampai ke seluruh alam. Maka di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ghazwah sariyah telah bersambung. Sahabat dihantar ke Yarmuk. Sahabat dihantar untuk meneruskan ekspedisi menyambung kerisauan Nabi. Peperangan Yarmuk bermula. 24,000 orang Islam diketuai oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid menentang 240,000 tentera Rom. Tuan-tuan, di tengah peperangan Allah Ta'ala takdirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Sayyidina Umar ibn al-Khattab telah diangkat menjadi amir, menjadi khalifah Amirul Mukminin. Antara benda mula-mula Sayyidina Umar buat apa dia? Hantar utusan pergi ke medan perang Yarmuk. Sampai di medan perang Yarmuk, utusan tadi mula-mula sekali jumpa siapa? Jumpa Sayyidina Khalid ibn al-Walid, merupakan amir perang. Maka utusan tadi kata, aku datang bawa 2 berita sedih, 1 berita gembira. Maka wahai Khalid, nak suruh baca berita mana dulu? Khalid kata, baca berita sedih dulu, supaya berita gembira itu mengubat kesedihan aku. Maka utusan tadi kata, ya Khalid, berita sedih ialah Khalifat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah meninggal dunia.
Sayyidina Khalid bin Walid menangis. Kata, tak ada lagi kesedihan yang lebih hebat yang menimpa aku lebih daripada kekasihku Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang meninggal. Wahai utusan, gembirakan aku dengan berita gembira. Kata utusan tadi, wahai Khalid, Umar telah menjadi amir, menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka kata Sayyidina Khalid Al-Walid, bahkan itu berita gembira untuk seluruh orang Islam. Tidak yang lebih layak menjadi amir setelah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih daripada Umar ibn Al-Khattab. Wahai fulan, apa berita sedih yang seterusnya? Berita sedih, Sayyidina Umar bila jadi khalifah, dia telah turunkan kamu daripada menjawab jawatan sebagai ketua dan telah mengangkat Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi amir. Khalid kata, wallahi ini bukan berita sedih, untuk aku ini berita gembira. Sebab apa? Mereka memahami bahawa menjadi amir itu sebuah beban yang akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan macam kita berebut-rebut nak pegang kuasa. Mereka bukan macam kita berebut-rebut nak pegang satu perkara sebab ada kepentingan yang kita sembunyikan di sebalik apa yang kita nak pegang. Tuan-tuan, Sayyidina Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu kata, ini berita gembira untuk aku. Bahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah itu lebih layak. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi kata apa? Nabi kata likulli ummah amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umat ini ada pemegang amanah, kata Nabi, ada pemegang amanah umat ini siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Umar, kalau kalian semua ada cita-cita, apa cita-cita kalian? Para sahabat pun cerita macam-macam cita-cita. Umar kata, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu makanan mamlu'an birijalin ka'amthalin Abu Ubaidah Al-Jarrah." Kalau aku ada cita-cita, kata Umar, aku ingin bercita-cita untuk berada di satu kawasan yang dipenuhi dengan lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, supaya setiap orang boleh dicintai dan disayangi seperti mana kecintaan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan, Khalid tak rasa sedih pun. Bahkan Khalid meletakkan sandaran dia kepada Allah. Kenapa Umar buat macam tu? Umar risau atas iman dan keyakinan orang Islam. Orang Islam mula kata, kalau Khalid jadi amir, mesti menang. Ya. Kalau Khalid yang ketua perang, mesti menangnya. Umar tak mau. Umar nak tukar keadaan ni. Umar nak betulkan iman dan yakin orang Islam. Yang bagi menang, siapa dia? Allah. Tak ada kena-mengena siapa jadi amir. Maka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab telah turunkan Sayyidina Khalid ibn Al-Walid, angkat Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka utusan tadi telah pergi pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata, wahai Abu Ubaidah, aku datang bawa dua berita gembira, satu berita sedih. Maka kata Abu Ubaidah, ceritakan dulu apa berita sedih supaya berita gembira boleh menggembirakan aku, mengubat kesedihan aku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah wafat. Maka menangislah Abu Ubaidah, kata, sungguh kecintaan kekasih kita telah meninggal. Tak ada orang yang lebih dicintai setelah Nabi lebih daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, apa berita gembira, kata Abu Ubaidah, kata lelaki tadi, wahai Abu Ubaidah, berita gembira ialah Umar telah diangkat menjadi Amirul Mukminin. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, bahkan itu berita yang sangat menggembirakan kerana tak ada yang layak menjadi amir setelah Abu Bakar melainkan Umar ibn Al-Khattab. Apa berita gembira yang ketiga? Wahai Abu Ubaidah, Umar telah turunkan Khalid dan angkat kamu menjadi ketua. Kata Abu Ubaidah, ini bukan berita gembira untuk aku. Wallahi, Khalid lebih aula, lebih baik, lebih daripada aku, kata Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Tapi Umar telah menurunkan Khalid mengangkat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah bila diangkat menjadi amir, maka dia sami'na wa ata'na, didengar dan dia taat. Dan dia berkata, wahai Khalid, adapun aku diangkat oleh Umar menjadi amir, tetapi apa saja yang direncanakan oleh kamu, itu kita sempurnakan. Tuan-tuan, ini kecerdikan orang dulu. Mereka bila jadi ketua, mereka bukan tu, okey, saya jadi ketua, sekarang kita tukar semua. Okey, aku punya cadangan. Ini Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kembali kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Apa sih wahai Khalid yang direncanakan oleh kamu? Yang mana dia telah disusun strategi oleh kamu, itu kita sempurnakan. Tuan-tuan, orang Yarmouk, orang Islam telah menang. Rom telah tumbang. Akhirnya benteng Yarmouk telah bergerak sehingga ke Al-Quds. Daripada pimpinannya Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, akhirnya kota Al-Quds, kota Jerusalem telah ditakluki di zaman Umar ibn Al-Khattab. Pendiri Kristian kata, kami tak akan serahkan kunci ini, melainkan hanya kepada amir orang Islam. Abu Ubaidah tulis surat pada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar siap untuk hadir, untuk bertemu dengan pendiri Kristian untuk ambil kunci Baitul Maqdis. Tuan-tuan, pendiri Kristian ini tunggu. Pasti tentera orang Islam yang namanya Umar, yang disegani, yang digeruni oleh Rom dan Parsi, pasti datang dengan gah, dengan ribuan tentera yang escort dia, dengan pakaian kemegahan istana dia, dengan kehebatan pedang dan segala kemewahan dia. Ini tanggapan orang-orang Kristian yang sedang menantikan kehadiran Umar. Tapi sedang Umar pula nak bertolak ke Baitul Maqdis, mesyuarat dengan hamba dia, dengan pembantu dia. Siapa? Sayyidina Aslam. Wahai Aslam, ni kita nak bergerak ke Baitul Maqdis ni, apa kenderaan nak pakai ni?
Tuan-tuan, amir kepada seluruh orang Islam ni kunci kemenangan agama ni tuan-tuan. Apabila orang Islam meninggalkan segala keduniaan dia, balik kepada akhirat. Bila orang Islam membetulkan iman dan keyakinan dia, hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini kunci dia. Bukan tentera ramai, bukan roket, bukan bom, bukan jet pejuang. Tuan-tuan, tak pernah ada dalam sejarah kemenangan orang Islam disebabkan oleh daripada ramai tentera Islam. Tak ada. Kemenangan orang Islam disebabkan apa dia? Keyakinan, kesempurnaan dia kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar naik keldai dengan bacaan surah Yasin. Satu surah Yasin, selesai Sayyidina Umar pula tarik. Selesai surah Yasin, Sayyidina Umar pula naik atas, orang tu Aslam tarik. Begitulah giliran-giliran sehingga mereka tiba di Baitul Maqdis. Sampai di benteng Baitul Maqdis bertemu dengan tentera Islam. Siapa yang sambut? Yang jadi istiqbal apa dia? Sayyidina Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Dia tengok Sayyidina Umar datang. Maka apa dia kata? Dia tengok atas bawah. Sayyidina Umar pakai dengan kasut berdebu. Sayyidina Umar dengan pakaian bertampung. Inilah Amirul Mukminin. Kehidupan yang cukup zuhud. Tuan-tuan, walaupun Sayyidina Umar yang paling zuhud, tapi Sayyidina Umar ni cergas. Sayyidina Umar orang yang sangat tegas. Bukan ada setengah orang nampak mandom. Minta maaf tuan, orang Kedah kata mandom. Orang KL kita apa dia kata? Mandom. Dia slow lembek. Nampak ni zuhud. Nampak orang zuhud betul nampak dia ni. Tu kan zuhud. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah satu orang lelaki nampak penat di depannya. Dia ambil tongkat dia pukul lelaki ni. Sayyidina Umar kata, la tumit alaina dinana fa amataka Allah. Jangan bunuh agama ni. Allah bunuh agama, kata Umar. Orang Islam nampak lembek, nampak penat, nampak Sayyidina Umar kata ni bunuh agama ni. Tak, orang Islam cergas. Orang Islam cakap jelas. Orang Islam bergerak pantas. Ini orang Islam. Walaupun keadaan keduniaan seolah-olah tak ada dengan dia, tetapi dunia sedang sujud di bawah tapak kaki dia. Kerana apa? Dia telah memikul segala beban yang dipikul oleh Nabi SAW, iaitu hidayah yang disebarkan seluruh alam. Ini orang Islam. Kekuatan hilang daripada kita. Kekuatan hilang daripada kita. Kekuatan iman mula luput daripada hati-hati umat ni. Sebab tu nak tahu kekuatan kita boleh menang lawan Israel bila kita tengok subuh kan. Kita dah pam kan subuh tak main masjid. Kan? Nak angkat senjata apa selimut tak diangkat. Kita cerita tapi benda yang utama kita tak ada kaitan waktu masjid perang. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, siapa yang mula lari pada medan perang nanti? Orang yang tak ada iman akan mula memikirkan tentang diri dan lebih pada agama. Kenapa sahabatnya dibenting nyawa Nabi SAW? Kerana iman sempurna dalam hati-hati mereka. Mereka tahu senjata mereka bukan pedang. Senjata mereka bukan parang. Senjata mereka bukan nuklear. Senjata mereka ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang Islam. Ini senjata kita apa dia? Doa. Tapi masalahnya doa tu tak tembus langit, tuan. Senjata kita tak tembus langit. Kenapa doa kita tanpa yakin dan sempurna kepada Allah? Doa kita ada masalah. Tuan-tuan, kalau kereta isi minyak diesel, kereta Wira isi minyak diesel, nak bergerak, tuan. Salah minyak masuk. Yakin tak betul. Macam mana nak sampai ke Allah? Minyak tak betul, kereta tak jalan. Kalau yakin tak betul, macam mana doa nak jalan? Yakin tak betul, tuan. Kita semua kena betul keyakinan seperti mana keyakinan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, bila Abu Ubaidah al-Jarrah tengok baju Sayyidina Umar bertampung, apa kata Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, tukar baju lah elok sikit kot pakai, nak ambil kunci Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, kalau aku tak sangka perkataan ni keluar pada mulut kamu. Kalau orang lain sebut benda ni, aku kena dah pada muka dia, berubah muka dia, terkesan sampai bila-bila dia ingat pada cakap. Tapi wahai Abu Ubaidah, aku tak sangka kau yang sebut ayat ni. Wahai Abu Ubaidah, nahnu qaumun أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة بغير ما عزلنا الله. Tuan-tuan, ayat ni kalau boleh frame letak rumah kita. Kerana ini ayat Sayyidina Umar di benteng Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Umar, kita adalah kaum yang Allah muliakan kita hanya kerana kita Islam. Kalau kita cari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, Allah hina kita. Allah hina kita. Kita sedang dihina hari ini sebab kita cari kemuliaan selain daripada agama. Kita sedang dihina hari ini. Orang Islam sedang dihina hari ini. Orang Islam sendiri berpecah tak bersatu. Sebab itu bila zaman Syekh Nuruddin Zinki, seperti Sultan Nuruddin Zinki ini salah seorang sultan cukup hebat di zaman kerajaan Abbasiyah. Tuan-tuan, kalau tengok macam mana pembinaan Masjid Nabawi, Sultan Nuruddin Zinki ini seorang sultan yang saleh. Dia yang korek
Tuan-tuan, di keliling kubur Nabi SAW. Tuan-tuan, keliling kubur Nabi, kalau tuan-tuan nak tahu, keliling kubur Nabi itu dikorek dan diletakkan timah. Siapa yang buat benda tu? Sultan Nuruddin Zinki. Kenapa? Karena dulunya ada kumpulan-kumpulan yang korek tanah dan nak curi jasad Nabi SAW. Maka Sultan Nuruddin Zinki di zaman dia, di zaman Abbasiyah ketika itu, dia telah korek tanah ke bawah dan dimasukkan leburan timah. Sampai hari ni kalau siapa nak main drill ke bawah, tak lepaskan timah-timah tu. Siapa dia? Sultan Nuruddin Zinki. Dia ada anak saudara. Siapa tak kenal anak saudara? Siapa anak saudara Sultan Nuruddin Zinki? Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan, Umar Ibn Al-Khattab masuk buka Baitul Maqdis dengan iman pederi Kristian bila tengok Sayyidina Umar dengan pakaian macam tu, mereka kata kalau macam ni lah pemimpin orang Islam, sampai bila-bila orang Islam akan kalah. Apa benda mula-mula Sayyidina Umar tanya pederi Kristian bila masuk Aqsa, bila masuk Baitul Maqdis, bila masuk Al-Quds? Apa mula-mula soalan Sayyidina Umar? Seperti mana mula-mula soalan Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Itulah soalan Sayyidina Umar. Apa dia soalan tu? Wahai Sayyidina Umar tanya kepada Kalthum bin Hidim yang sambut Nabi. Nabi duduk rumah dia 4 hari. Nabi tanya, wahai Kalthum, mana tanah sesuai nak bina masjid? Hari pertama Nabi sampai, Nabi tanya masjid dulu. Kata Kalthum ni, kita tanya pada Sa'ad bin Khaythamah, dia orang kaya yang ada tanah luas kat kota dekat Kuba ni. Maka di belakang rumah Kalthum bin Hidim, belakang rumah Sa'ad bin Khaythamah ni tuan-tuan, ada tanah lapang. Maka dikatakan, apakah tanah ni sesuai ya Rasulullah? Nabi kata sesuai. Maka dibina apa? Masjid Kuba. Benda mula-mula Nabi buat apa dia? Bina Masjid Kuba. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hijrah lambat sikit. Disebut di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Rahik al-Maktum, bila Sayyidina Ali sampai dia kata apa? Dia tanya, aina Rasulullah? Soalan pertama apa? Mana Rasulullah? Apa yang sahabat kata? Fil masjid. Nabi dekat mana? Nak cari Nabi? Masjid. Tuan-tuan, hubungan Nabi dengan masjid. Kerana membina masjid ialah membina umat ni. Bila umat ni jauh daripada masjid, umat ni sedang jauh daripada Allah. Bila umat ni jauh daripada Allah, jauh daripada tuan ghaibiyah, jauh daripada bantuan ghaibiyah, maka hancurlah umat ni. Tuan-tuan, sebab tu kita nak bawa umat ni pada masjid. Cara kita nak menang, bawa umat ni dekat balik dekat masjid. Bukan hanya dengan slogan-slogan, dengan laungan semangat. Bawa balik pada amal masjid, salat 5 waktu, berjamaah kat masjid. Ini jalan kemenangan umat ni. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tanya dekat pederi Kristian, aina al-masjid? Kita azan. Belum, sebentar. Tuan-tuan, maka dibawa ke Masjidil Aqsa. Bila sampai di Masjidil Aqsa, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab menangis. Sebab apa menangis? Tempat yang Nabi SAW sampai ketika mana Al-Isra wal Mi'raj. Tempat itu dipenuhi dengan sampah-sampah dan najis-najis. Maka telah hina tempat mulianya orang Islam. Sayyidina Umar perintahkan seluruh tentera-tentera membersihkan Masjidil Aqsa. Dengan tangan Nabi, dengan tangan Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Umar telah bersihkan Masjidil Aqsa. Kita sambung dengan azan insya-Allah. Kita sambung sekali lagi insya-Allah. Tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bersama dengan tentera Islam telah membersihkan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, beberapa tahun sebelum tu, kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah minta izin meninggalkan bumi Madinah. Sebab tak mampu azan di Madinah, tak mampu duduk Madinah, batu-batu Madinah mengingatkan Nabi, Masjid Nabawi mengingatkan tentang Nabi. Sayyidina Bilal minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah meninggalkan bumi Madinah. Maka Bilal telah berhijrah ke Syam. Di mana Syam yang tempat Bilal berhijrah? Palestin. Maka bila sampainya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di Palestin, dalam kitab Sir Alamun Nubala diceritakan daripada Zaid bin Aslam. Sebenarnya Zaid bin Aslam ni bapa dia Aslam, pembantu Sayyidina Umar tadi. Yang bergerak dengan Sayyidina Umar pergi ke Syam tadi, pergi ke Baitul Maqdis tadi. Siapa dia? Aslam. Anak dia nama Zaid. Anak dia cerita, qaribna Syam ma'al Umar. Ayah aku menceritakan bahawa aku telah berjalan menuju ke Syam bersama Sayyidina Umar. Fa'adzana Bilal. Maka Sayyidina Umar panggil Bilal, cari Bilal. Dan Bilal telah datang ke Baitul Maqdis. Maka Bilal telah diminta azan. Tuan-tuan, Bilal sebelum ni azan di mana? Masjidil Nabawi. Ketika Fathul Makkah, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah azan di Masjidil Haram. Sekarang Bilal berada di Masjidil Aqsa. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab datang ke Aqsa, sampai ke Baitul Maqdis. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab minta Bilal untuk azan.
Bilal pada mulanya tak mau. Bilal kata, "Ya Amirul Mukminin, ku tak mampu." Maka kata, "Ati' Amirul Mukminin ya Bilal." Taat Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin suruh. Kata Sayyidina Umar, "Ya Bilal, tolonglah azan. Tudzakkiruna bil ayyamil ula." Agar engkau mengingatkan kami hari-hari awal dulu masa kita berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka merindui Nabi dan perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat dah. Nabi dah tak ada dengan mereka dah. Perjuangan Nabi masih lagi segar bersama dengan mereka. Sayyidina Umar ibn al-Khattab perintahkan, "Wahai Bilal, naiklah azanlah. Azanlah sebagaimana kau azan di zaman Nabi." فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم. Maka azan Bilal telah mengingatkan mereka semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ara yawman akthara bakian minhu. Maka kata mereka, aku tidak melihat satu hari pun orang paling banyak menangis lebih pada hari itu. Sayyidina Umar sendiri menangis macam budak-budak kecil menangis. Kerana apa? Terkenang hari-hari perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, begitu Masjidil Aqsa menjadi tempat yang begitu penting untuk orang Islam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ditenangkan oleh Allah, nak dihiburkan oleh Allah, berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra, Nabi telah sampai ke Baitul Maqdis. Allah himpunkan, kata Al-Imam Jalil As-Sayuti, Imam Ibn Hajar As-Asqalani dalam kitab perbahasan tentang Isra wal Mi'raj, diceritakan bahawa di sana Allah telah himpunkan 124,000 para anbiya. Diimamkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian riwayat kata sebelum Nabi naik di Mi'raj, ada sebahagian kata lepas Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi telah mengimamkan 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di mana? Di Masjidil Aqsa dihimpunkan seluruh para nabi. Allah nak bagi tahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lihat di belakang kamu ni wahai Rasulullah, segala ujian, mujahadah, kepayahan, kesakitan yang dilalui oleh kamu ni nabi-nabi ni dulu lalu dah. Ada yang digaji dua, ada yang dipijak perut dia, ada yang dihalau oleh kaum dia, ada yang dicaci maki hina oleh kaum dia. Macam-macam ujian, kesukaran dilalui oleh mereka. Zaman mereka selesai dah. Sekarang zaman yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Dan zaman Nabi berlalu selesai dah. Maka hadir zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab menakluki Palestin. Tuan-tuan, zaman berlalu, manusia mula meninggalkan dakwah sehingga iman mula hilang. Akhirnya keduniaan menjadi keutamaan. Akhirnya Baitul Maqdis hilang balik dari tangan orang Islam. Bila Baitul Maqdis hilang balik di tangan orang Islam, zaman Salahuddin Al-Ayyubi 1187 mengorak langkah untuk penaklukan kembali Baitul Maqdis. Perkara utama yang dibentuk oleh Salahuddin Al-Ayyubi apa dia? Bukan benteng tentera yang kuat, tak. Benteng keimanan yang sempurna dulu. Siapa dia yang paling sempurna iman dulu? Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Beliau sendiri orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, sampai hari ni kalau tuan-tuan buka, kalau kita buka dalam research, saya buat master dalam bidang fizik sana. Saya buat degree master saya dalam bidang glass batch detector, bidang nuklear. Kawan saya seorang dalam bidang metallurgy. Saya masa tengah buat master ada kaji sikit pasal metal. Saya ada baca, kami ada presentation berkenaan dengan carbon nanotube. Pernah dengar? CNT. Carbon nanotube. Tuan-tuan tengok sarang lebah. Bentuk apa dia? Dia punya tu hexagon kan? Hexagon ni 6 bucu. Begitu carbon nanotube ni dia ada carbon hexagonal bonding. Carbon tu diikat dalam bentuk hexagon. Dalam keadaan saiz nano 10 kuasa negatif 9. Dan dia bentuk tube. Tuan-tuan, benda ni, presentation ni, hari tu saya duduk di UKM pada tahun 2012. Bincang tentang grafin teknologi. Grafin pernah dengar? Grafin. G-R-E-P-H-E-N-E. Grafin. Hari ni telefon macam ni kan? Tuan-tuan pernah terbayang tak dulu telefon macam ni? Dulu Nokia 3310. Beli ringtone, lepas tu setting sendiri. Itu pun rasa sonok lah tuan. Lepas tu dia main zaman sabun, engage, daun. Zaman tu. Kalau bawa sabun tu, kira Masya Allah lah, himpun sabun. Mana pi lah semua himpun tu. Lenyap. Dan dia mula main smartphone touchscreen. Tuan-tuan, insya Allah akan datang satu masa nanti handphone kita sekeping kaca.
sekeping macam ni. Dia nampak depan, nampak belakang. Tuan-tuan, teknologi tu ada dah, tapi dia tak akan keluar macam tu. Ni bisnes. Dia akan keluar update sikit-sikit. iPhone dia mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sampai iPhone 14. Sekarang iPhone berapa dah? 16 dah. 15 dah. iPhone dah 15. Sikit upgrade. Ni business purpose. Sikit upgrade. Dia tak akan agak patuh sebab apa? Ni business. Dan akan sampai dia akan sekeping kaca. Dan apakah itu kemuncak teknologi? Belum lagi. Di dalam teknologi grafin ni tuan-tuan, kita boleh carbon nanotube yang saya kata tadi, bila dipotong dua dan dihamparkan menjadi satu layer of hexagonal bond of carbon, kita boleh buat dekat atas keping plastik. Lepas ni tuan-tuan, handphone boleh renyuk masuk dalam poket. Tuan-tuan, ini teknologi yang sedang bergerak, dan teknologi ini benda yang dikejar oleh orang bukan Islam, dan Allah Ta'ala jadikan kebaikan apa yang mereka buat tu untuk kegunaan kita, tak ada masalah. Nabi sendiri dalam peristiwa hijrah, Nabi guna siapa? Abdullah bin Uraiqid, satu orang yang belum Islam lagi, menjadi penunjuk arah Nabi SAW. Nak guna teknologi, guna, tapi bukan maksud ilmu kepada teknologi. Tapi bila maksud ilmu kepada teknologi, kita dah salah. Maksud ilmu ialah akhirnya mengenal siapa yang mencipta kita, dan ke mana pengakhiran kita, dan di mana akhirnya kita bertemu kekasih kita Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita nak cerita buat tapi sampai grafin. Kita nak cakap carbon nanotube. Carbon nanotube yang kami duduk pergi presentation masa conference tahun 2012. Ada cerita pasal carbon nanotube dan grafin. Tapi bila dikaji tentang Damascus Steel, pedang Salahuddin Al-Ayyubi, dikatakan di hujung pedang Salahuddin Al-Ayyubi terdiri daripada carbon nanotube di hujung-hujung. Sebab tu Damascus Steel ni bukan hanya pedang yang tajam, tapi pedang yang mampu potong pedang. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi ni boleh potong pedang, boleh potong besi. Pedang yang boleh potong besi. Hari ni ada wood steel. Kalau pergi tengok dekat Jepun, katana semua yang digunakan memang tajam betul. Letak, ambil tisu jatuh, terputih tisu. Wood steel hari ni digunakan untuk buat katana tu. Sampai hari ni mereka masih nak develop carbon nanotube dekat hujung daripada pedang Damascus Steel pada Khalid Al-Ayyubi. Sampai sekarang ni tak dapat nak dibuat dengan sempurna. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemahiran yang luar biasa kepada orang Islam di atas keimanan dan keyakinan daripada Allah. Maka tak tumpu pada teknologi, maka tumpu kepada hubungan dengan Allah, dan daripada tumpuan hubungan dengan Allah, Allah datangkan segala bantuan dan nusrah dia bersama dengan ilmu yang luar biasa, yang beyond the knowledge of the time. Dan hari ni kita tengok, dan kita ikut buntut belakang orang bukan Islam. Kita ikut belakang, teknologi pergi kita kat belakang, kita belakang. Sedangkan di depan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tahun 2021 saya pergi dekat Geneva. Tuan-tuan tahu dekat Geneva ada satu Large Hadron Collider dekat Switzerland, dekat bawah tu. Dia punya radius dia sampai ke France. Tuan-tuan, saya pergi, saja kita duduk dengan saintis tu, kita tanya, what is the purpose of this study? Kita tahu dah. Sebab mereka daripada dulu nak buktikan bahawa the universe starts with singularity form. From the high dense, from the high temperature, which is unstable state, and suddenly explode dan form the universe. Tuan-tuan, mereka nak cuba bagi tahu wujudnya alam semesta ni dengan satu Big Bang, satu letupan yang besar. Maka mereka telah buat satu Large Hadron Collider nak kaji pasal benda ni. Dan tuan-tuan, dan benda ni sangat bahaya. Mereka akan pecutkan partikel untuk dihempas, dan akhirnya quarks akan pecah, dan itu akan form partikel-partikel yang baru. Sebab tu hari ni kita cuma study, kita ada apa? Proton, neutron dengan elektron dulu. Tapi hari ni kita boleh rearrange quark yang terbentuk dalam neutron dan proton. Yang hari ni keluarlah benda-benda baru. Kita ada boson, kita ada meson, benda-benda baru ni terbentuk. Ini kajian-kajian teknologi. Dan kalau kita ikut di belakang dengan hanya mengkaji benda ni tanpa menyandarkan diri kita kepada pencipta yang menciptakan segala-galanya, yang rahsia ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan ke depan, kita ke belakang. Siapa yang paling depan sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baginda yang paling depan, baginda telah tunjuk macam mana jalan ke depan, dan Salahuddin Al-Ayyubi telah bergerak ke depan bersama dengan jalan-jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Penaklukan Baitul Maqdis pada tahun ke-1187, pada tahun 1187 telah membuktikan bahawa orang Islam bila bersatu dia akan dapat menghancurkan apa saja benteng yang ada di depan daripada segala musuh-musuh Allah. Apa jalan nak satukan orang Islam? Tak ada jalan lain melainkan agama. Apa jalan nak satukan orang Islam? Tak ada jalan lain melainkan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni dalam rumah kita pun tak bersatu. Saya minta maaf. Dalam rumah sendiri tak bersatu. Suami lain fikir dia, isteri lain fikir dia, anak-anak lain fikir dia, tidur satu bilik. Tapi risau pun tak sama. Fikir isteri fikir benda lain, suami fikir benda lain, anak-anak fikir benda lain. Anak menangis sebab apa? Kalah main game. Isteri menangis tengok sinetron, cerita Korea. Suami menangis juga tengok Hindustan. Tak menangis, semua menangis kan? Tapi air mata berbeza tujuan keluar. Para sahabat ridwanullahi ajma'in aliran air mata yang sama. Sayyidina Abdullah ibn Rawaha bangun tengah malam menangis dalam doa dia. Isteri dia bangun tengok Abdullah menangis, duduk belakang menangis sama-sama. Abdullah tanya isteri dia, "Kenapa kamu menangis ni?" Abang menangis sebab apa? Abang menangis sebab abang tak ingat nanti dekat akhirat nanti kita semua lintas sirat, abang lepas ke tak? Kamu lepas ke tak? Kamu menangis sebab apa? Bang, apa menyebabkan abang menangis? Itu juga yang menyebabkan saya menangis, bang. Hari ni kita menangis sebab apa? Isteri kita menangis sebab apa? Anak-anak kita menangis sebab apa? Tuan-tuan, satukan ahli keluarga kita dengan agama dulu. Mulakan daripada keluarga kita. InsyaAllah masyarakat kita akan terbentuk dengan kerusakan agama. Bawa manusia balik pada masjid. Masjid ni apa dia? Mim, sin, jim, dal di masjid ni. Mula mim apa dia? Misyuarah. Macam mana nak bangunkan agama pada masjid ni? Macam mana setiap orang Islam attach dengan masjid ni? Macam orang bukan Islam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka. Mim, yang kedua apa dia? Sin. Dalam masjid kena ada sujud 4 jam. Kena ada sentiasa orang beribadat dalam masjid ni. Bukan masjid macam ada masa tutup, ada masa buka. Sepatutnya masjid kita macam kedai mamak tu. Kita faham kedai mamak buka 24 jam sebab apa? Kita faham perut kita 24 jam lapar. Bangun pukul 12 tengah malam lapar. Kita tahu. Kat Malaysia senang tuan-tuan. 12 malam boleh cari makanan. Tuan-tuan duduk Saudi tengok. Aduh, kan lapar tengah malam. Tunggu pagi esok. Kami pergi Umluj tu. Tuan-tuan tahu Umluj. Umluj ni daripada Madinah 4 jam lagi. Ke arah utara. Ada beberapa peristiwa sirah berlaku. Saya bawa jemaah itu, saya balik 4 hari lepas, 5 hari lepas saya balik. Saya bawa jemaah pergi Umluj. Saya sampai Umluj, orang Umluj kata, aku tengok tak ada jemaah Malaysia. Pertama kali jemaah Malaysia sampai sini. Apa kalian cari ke Umluj ni? Kampung cowboy, kan ada apa pun. Saya kata ada 2 tempat sirah kat sini. Saya nak pergi bawa jemaah, nak tengok tempat sirah ni. Ui, penat, dia kata, jauh ni Umluj ni. Tuan-tuan, ada jemaah pula doa, ya Allah, kita dapat rasa macam mana kehidupan Nabi, macam mana kemah Nabi. Elok tuan-tuan. Tuan-tuan, doa ni. Tengah buat ibadat pula, memang makbul. Malam tu kami duduk-duduk, kami sewa kemah Saudi, kemah apa? Kemah Arab tu. Malam tu kami sewa kemah Arab, bermalam di kemah Arab. Kemah Arab lah tapi dalam rekon. Kemah jarak Kainu. Tengah-tengah kami duduk muzakarah malam tu. Tiba-tiba tuan-tuan, hujan. Guruh. Yang kerja dekat situ orang Bangladesh. Nama dia Islam. Islam ni tuan-tuan, dia orang Bangladesh. Tapi orang Bangladesh ni baru setahun kerja boleh cakap Arab lah. Tapi Arab Bangladesh lah. Arab Bangladesh ni lain sikit. Tanya dia, Urdu samajhta hai? Dia cakap Urdu. Dia kata, मैं उर्दू समझे. Kita faham. Tapi bila cakap Urdu, dia balas bahasa Arab dia. Kata ni betul. Kita tapi tak apalah. Lepas tu saja tanya, ni kalau hujan ni, kemah kita boleh tampung kan? Dia kata jangan risau. Sini tak hujan. Dia setahun dah duduk kat Umluj ni. Tak hujan. Lepas tu abang yang kerja kat Umluj tu ada satu orang sahabat saya lah, Haji Fauzi. Dia kerja kat Umluj sudah 3 tahun lebih. Engineer Malaysia dulu ada 4 orang dekat Umluj tu. Sekarang dah 15 orang termasuk orang Cina dah pergi dah jadi engineer kat sana. Red Sea Project. Red Sea Project ni ada resort kat sana yang akan mula operasi dia bulan 12 ni. Satu malam RM5,000. Kalau siapa nak rasa lah. Red Sea Project. Resort tu sebelah Laut Merah. Kami tak sewa dekat Red Sea Project tu. Kami sewa dekat Arabian Camp. Ada aircon lah. Tapi malam tu kita tanya Bangladesh tu, kata, maafi mushkilah, matar iji. Matar maafi iji hina. Wahid sana, ana syughul hina, maafi matar iji. Dia kata, entah bahasa Arab dia. Dia kata, dah setahun duduk sini, hujan tak turun. Kita Alhamdulillah, nanti dia guru. Dia dengar suara kat masjid. Kita pun tak apa pasal ada masjid ni. Masjid baca Quran tengah malam. Selalu Saudi ni tuan-tuan. Lepas main Isyak, habis waktu solat, tutup tu masjid. Tapi masjid, kita pun tak cek. Kita cek-cek rupanya malam tu gerhana bulan 29 hari bulan. Kat Malaysia pun gerhana bulan kan?
Kita kat Duk Sawi kan. Patut malam tu bulan purnama, bulan terang, gerhana bulan. Lepas tu berkilat. Tak lama lepas tu tuan, hujan turun. Blackout satu umluj. Saya kata ada doa ni. Nak rasa macam mana kemah Nabi ni. Tuan-tuan, malam tu blackout. Tuan-tuan, satu umluj. Tuan-tuan, hujan turun. Kemah Arab ni kain, tuan-tuan. Malam tu kami tidur. Alhamdulillah, ada rezeki. Semua kuyup. Semua kuyup. Melainkan orang yang dipilih oleh Allah ada 3-4 orang tak kuyup. Kami ada dekat 35 orang malam tu. Kuyup semua. Esok bangun pagi semua senyum tak kata apa. Nampak tak dapat hakikat iman. Tak ada siapa komplain apa. Tak ada siapa kata apa dah susah. Tak ada. Semua kata Alhamdulillah Ustaz. Dapat rasa. Sebab kami dengar Nabi SAW masa perang Badar pun hujan betul kan? Betul. Nabi SAW masa sampai di medan Badar, ketika Nabi sampai di udwatul dunia, Allah turunkan hujan para sahabat tidur nyenyak malam tu, melainkan Nabi SAW bangun doa sepanjang malam. Nak rasa macam Nabi ni. Allah dah bagi dah macam Nabi malam ni, semua rasa lencun habis tuan-tuan. Umluj. Ialah jalan menuju ke Syam. Itulah jalan digunakan untuk menuju ke Baitul Maqdis. Itulah jalan para sahabat gunakan untuk menuju ke bumi Palestin. Tuan-tuan, dulu jalan darat digunakan. Dan Alhamdulillah, kita sampai di Umluj, kita dapat jejak beberapa tempat sirah di sana. Kemudian kita masuk ke Al-Ais, turun ke bawah, balik ke kota Madinah. Tuan-tuan, trip yang penat tetapi cukup banyak tempat-tempat sirah yang kita tengok. Alhamdulillah, hakikatnya nak bawa balik manusia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan, kami di Umluj, kedai buka pukul 10 pagi breakfast tuan. Ini dekat Saudi. Sebab mereka faham, orang Arab ni memang pas subuh pakat tidur bangun Zuhur. Jadi kita ni kat Malaysia 24 jam ada makanan. Sepatutnya iman yang lagi penting daripada makanan, kan makanan lagi penting daripada iman tuan. Jadi patut kita kena fikir masjid kita pun 24 jam. Macam masjid kita 24 jam. Ada jam main masjid, orang tengah baca Quran, ada orang tengah tahajud kat sana, ada tengah zikir kat sana. Ni kena fikir ni kan. Yang ketiga, mim sin jim, kena ada jamaah dalam masjid. Sentiasa ada jamaah dalam masjid. Untuk salat jamaah, Alhamdulillah, jamaah kita dah sempurna dah, 5 waktu ada dah. Tapi hari ni macam mana jamaah nak dibentuk seperti mana jamaah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Daripada masjid, jamaah dibentuk mengislamkan negara Palestin, mengislamkan negara Mesir, mengislamkan negara-negara keliling daripada masjid. Yang keempat, kena dakwah. Kena ada dakwah. Walaupun masjid itu tak ada dinding, walaupun masjid itu tak ada bumbung, walaupun masjid itu tak ada aircon, walaupun masjid itu tak ada apa pun, tapi ada mim, sin, jim, dal, ni masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masjid kita seperti mana Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi ialah masjid telah jadi asbab kita mengenal Allah dan seluruh manusia mengenal Allah. Kita satukan umat ni melalui perantaraan masjid. InsyaAllah kita akan tengok Allah kita datangkan kemenangan. Ada orang kata, Ustaz, masalah tengah perang ni, masa ni lah kita usaha. Sekarang tengah perang kat sana, kita ikhtiar kat sini. Satukan hati kita supaya kita tak letak minyak di silang kereta, tuan-tuan. Supaya kita tak letak minyak di silang kereta. Kita betulkan iman kita. Kita letak minyak yang betul. InsyaAllah sampai doa kita. Hari ni kita doa semua, tapi insyaAllah kena asbab salah minyak. Doa-doa dah, tapi tak sampai, tak bergerak Allah. Semoga Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Semoga kita semua bergerak bersama-sama. Risau dengan risau yang sama daripada rumah kita, masyarakat kita, dan akhirnya daripada negara kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan asbab hidayah ke seluruh negara-negara yang lain insyaAllah. Khususnya kemenangan di bumi Baitul Maqdis. Asbab daripada doa-doa kita dan kerisauan kita semua insyaAllah. Semua sedikit perkongsian pada malam ini asbab kebaikan untuk saya senang cakap. Tuan-tuan semua yang mendengar insyaAllah. Moga Allah SWT terima kita dan majlis malam ini insyaAllah. Kita doa sikit. Moga Allah Ta'ala dengar doa kita bersama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sudah pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Tangan yang kami angkat berlumuran dengan dosa. Ya Allah, kalaulah Kau zahirkan dosa-dosa kami, pasti seluruh timur dan barat akan dipenuhi dengan dosa-dosa ni, akan hitam semua. Ya Allah, ya Allah, kami ketuk rahmat keampunan Kau, tolonglah ampun dosa kami. Ya Allah, ampun dosa umat ni. Ya Allah, ampun dosa umat ni. Ya Allah, ampun dosa umat ni. Ya Allah, ya Allah, Kau terimalah taubat seluruh umat ni. Ya Allah, masukkanlah risau agama dalam seluruh hati umat ni. Ya Allah, ya Allah, Kau hadirkanlah kesatuan hati-hati
hati kami, ya Allah, sehingga akhirnya nusrah ghaibiyah, bantuan yang Kau telah hadirkan kepada Nabi dan para sahabat di zaman mereka, Kau turunkan lagi di zaman kami, ya Allah. Kami tahu kami lemah, ya Allah. Kami banyak bercakap, kadang-kadang kami kurang amal, ya Allah. Kami banyak bersembang, kadang-kadang kami kurang bergerak, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk melangkah mendekati Engkau, ya Allah. Bersama dengan kedekatan kami kepada Engkau, Kau hadirkan segala macam nusrah yang Kau telah hadirkan kepada mereka dulu, ya Allah. Ya Allah, menangkan saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Segala mujahidin bergerak, ya Allah. Kau menangkan kami, ya Allah, di seluruh dunia, ya Allah. Di tempat, di saat umat Islam tertindas, Kau berikan keamanan kepada kami, ya Allah. Kami hadirkan kesyukuran kami di atas keamanan ini, ya Allah. Bersama untuk kami doakan sebagai tanda kesyukuran kami, ya Allah, terhadap keamanan seluruh dunia ini, ya Allah. Kau hadirkan hidayah bagi seluruh manusia, ya Allah, dengan berkat kerja usaha nubuwah Nabi kita kami sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Perjuangan Nabi, segala sakit perih kepayahan Nabi, Kau bentangkanlah, Kau sebarkanlah hidayah ke seluruh manusia dalam dunia ini, ya Allah. Itulah keinginan Nabi, ya Allah. Apa yang Nabi inginkan, itu kami inginkan, ya Allah. Apa yang Nabi doa kebaikan untuk umat, kami minta kebaikan yang sama untuk umat ini, ya Allah. Apa yang Nabi minta jauh daripada umat, kami minta jauh daripada umat ini, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Dikala kami yang sakit kesembuhkanlah, ya Allah. Ahli keluarga kami yang sakit kesembuhkanlah, ya Allah. Ini uji masalah rezeki kau lapangkanlah, ya Allah. Ini uji masalah hutang kau selesaikanlah, ya Allah. Dan uji masalah rumah tangga kau selesaikanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.